dan salam sejahtera, kembali lagi bersama saya di Berita Pendidikan Malaysia. Keberkesanan setiap institusi pendidikan di Malaysia adalah amat penting untuk menjamin pembentukan para pelajar yang merupakan bakal pemimpin negara kita. Tidak dapat dinafikan lagi bahawa keberkesanan pendidikan di Malaysia adalah bergantung dengan kepimpinan para pendidik. Oleh itu, para pendidik ini hendaklah membuat keputusan yang terbaik dalam memilih jenis kepimpinan yang digunakan. Kepimpinan instruksional merupakan salah satu jenis kepimpinan yang menjadi pilihan oleh para pendidik di Malaysia. Ianya dipercayai dapat membantu mereka dalam merealisasikan kejayaan setiap institusi pendidikan yang menggunakannya. Namun begitu, apakah yang dimaksudkan dengan kepimpinan instruksional? Kepimpinan instruksional ini merupakan usaha-usaha yang diambil oleh pemimpin sekolah untuk menyediakan inovasi kokurikulum dan memperkembangkan proses pengajaran dan pembelajaran PDP dengan tujuan pencapaian matlamat sekolah. Pelaksanaan jenis kepimpinan ini akan menyumbangkan pelbagai manfaat bagi setiap institusi pendidikan yang menggunakannya. Oleh itu, untuk mengetahui lebih lanjut berkaitan manfaat kepimpinan instruksional, kita akan bersama dengan beberapa mahasiswi dari University Sains Malaysia untuk mendengarkan pendapat mereka berkaitan topik perbincangan hari ini. Antara kelebihan kepimpinan instruksional ialah kualiti pengajaran dan pembelajaran terjamin sesuai dengan piawaian KPM. Kepimpinan instruksional sangat menekankan perancangan jangka masa pendek dan juga perancangan jangka masa panjang bagi memastikan kemenjadian pelajar-pelajarnya baik dari segi akademik, sasiah maupun kokurikulum. Bagi perancangan jangka masa pendek, guru-guru didedahkan dengan target yang realistik bagi setiap aktiviti bagi memastikan aktiviti-aktiviti yang dijalankan dapat memenuhi objektif-objektif yang telah disasarkan. Dengan adanya matlamat yang jelas, guru-guru dapat merangka dan merencana strategi yang bersesuaian untuk memaksimumkan manfaat aktiviti kepada para pelajar. Bagi perancangan jangka masa panjang pula, guru-guru dikerah untuk memberikan idea bagi melaksanakan pelan tindakan strategi untuk mencapai visi dan misi sekolah. Perancangan jangka masa panjang dapat memastikan hala tuju sekolah sentiasa berada dalam landasan yang telah ditetapkan. Secara keseluruhannya, pengamalan kepimpinan instruksional yang baik dapat memupuk sikap kerjasama dan disiplin diri yang tinggi dalam kalangan guru-guru, sekaligus membolehkan aktiviti-aktiviti untuk pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan secara efektif dan holistik sesuai dengan kehendak KPM. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kelebihan kepimpinan instruksional yang saya tahu adalah ia mampu menggalakkan iklim pembelajaran yang positif, iaitu dengan memastikan penyampaian maklumat yang terlus, penetapan jangkaan yang realistik dan mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif serta teratur. Bagi saya, tindakan tersebut dilakukan bagi memastikan para guru dan pelajar berada dalam keadaan senang atau selesa dalam melaksanakan tanggungjawab mereka sebagai guru dan pelajar lah. Cara yang boleh kita lakukan atau yang boleh pihak sekolah lakukan bagi memastikan kewujudan iklim pembelajaran yang positif ni adalah dengan melindungi waktu PDPC, di mana kita boleh cakap yang guru ni bertindak sebagai pemudah cara dalam mengatur, yang hanya mengatur strategi bagi memastikan pelajar mencapai standard pembelajaran. Seterusnya, memberikan ganjaran atau motivasi kepada guru dan pelajar. Maknanya kalau guru dan pelajar tu mencapai target yang kita nak atau berjaya lah dalam sesuatu perkara tu, kita bagikan galakan dan motivasi supaya mereka tu berasa senang dalam melakukan tugas tersebut. Seterusnya ialah membudayakan perkembangan profesional dan banyak lagi lah. Kesan yang kita lihat, yang dapat kita lihat daripada kewujudan pembelajaran, iklim pembelajaran yang positif ni ialah ia bakal menggalakkan penglibatan yang lebih efisien daripada kalangan guru dan pelajar. Jadi kelebihan lain yang boleh diperolehi dalam mengimplementasikan kepimpinan instruksional ialah pengurusan kurikulum dan
pengajaran yang konsisten. Apa yang dimaksudkan ialah apabila guru itu mengamalkan kepimpinan instruksional, mereka akan sentiasa memantau keadaan kelas mereka, sama ada kurikulum atau bahan pembelajaran yang diperlukan oleh pelajar adalah serasi, tepat dan tidak bercampur. Ini akan membantu kelas untuk berjalan dengan lancar apabila sampai sesi PDPR, dan pelajar dapat belajar tanpa kekeliruan oleh kerana perbezaan bahan pembelajaran. Jadi apabila guru memantau keadaan sekeliling, guru dapat menilai bahawa prestasi pelajar dan bahan penilaian yang diperlukan oleh pelajar. Jadi untuk memperoleh bahan penilaian ini, mereka perlukan sumber yang tepat, dan sumber ini boleh diambil daripada kementerian yang telah menetapkan apa yang pelajar perlu untuk mencapai kecemerlangan. Jadi oleh itu, apabila guru itu dah memperoleh bahan pembelajaran yang mencukupi dan tepat, kelas akan berjalan dengan lancar, berkesan, serta pelajar dapat mencapai matlamat yang telah ditetapkan oleh sekolah dan mencapai kejayaan dalam pembelajaran mereka. Kepimpinan instruksional guru juga memainkan peranan yang cukup penting dan signifikan bagi mencungkil potensi dan bakat para pelajar. Okey, berdasarkan kepimpinan instruksional yang telah dilaksanakan oleh guru dan analisa data yang telah dilakukan, guru-guru dapat mengenal pasti dan mengidentifikasikan kebolehan dan kemampuan setiap para pelajar yang boleh dikembangkan untuk kepentingan dan kejayaan serta kemajuan pelajar itu sendiri. Dengan itu, guru dapat memberi pendedahan dan upaya yang lebih seperti aktiviti luar yang mampu mengembangkan dan meningkatkan lagi kebolehan dan potensi yang terdapat pada pelajar tersebut. Sebagai contohnya, apabila guru sudah dapat mengidentifikasikan kebolehan dan kemampuan para pelajar, guru dapat menggalakkan para pelajar untuk menyertai pelbagai jenis aktiviti yang dapat mengasah potensi mereka seperti pidato, debat, perbahasan, sukan dan lain-lain aktiviti yang bersesuaian dengan kebolehan dan potensi yang terdapat pada para pelajar. Dengan ini, tidak dapat dipungkiri lagi bahawa kepimpinan instruksional sudah tentu dan sudah pasti dapat mencungkil potensi dan bakat yang ada pada setiap pelajar tanpa terkecuali dengan lebih jelas. Hal ini membolehkan guru-guru mengenal pasti kemajuan para pelajar itu sendiri, dan seperti kita tahu, setiap pelajar ada kemampuan dan potensi yang tersendiri, dan hal ini menjadi tugas guru untuk mencungkil bakat mereka. Manakala melalui kepimpinan instruksional guru ini, guru dapat mencungkil potensi dan bakat yang ada pada para pelajar. Saya akan bercakap mengenai kelebihan kepimpinan instruksional, iaitu proses pengajaran dan pembelajaran bersifat menyeluruh. Apa yang saya maksudkan di sini ialah proses pengajaran dan pembelajaran atau singkatannya PDP tidak hanya tertumpu dan berakhir pada bahagian visi, misi dan matlamat sahaja. Kepimpinan instruksional memfokuskan setiap proses dalam PDP, iaitu dari visi, misi, matlamat sehinggalah strategi pelaksanaannya. Tidak dinafikan bahawa setiap guru mempunyai matlamat yang besar. Contohnya, melahirkan modal insan yang seimbang dari segi intelek, jasmani, rohani dan emosi. Matlamat ini seringkali disebut-sebut oleh guru serta dinyatakan dalam visi dan misi sekolah. Namun begitu, matlamat, visi dan misi hanyalah gambaran umum dan peringkat permulaan dalam proses PDP. Semasa peringkat perancangan strategi dalam proses PDP, guru seringkali berasa ragu-ragu akan strategi yang perlu dilaksanakan untuk mencapai matlamat, visi dan misi yang telah ditetapkan. Dalam konteks pengajaran dan pembelajaran di rumah atau singkatannya PDPR, guru kerap tertanya-tanya soalan berikut.
apakah kaedah pembelajarannya sesuai untuk digunakan, sama ada kaedah pembelajaran segerak atau tidak segerak? Apakah aplikasi yang terbaik untuk digunakan semasa PDPR? Adakah saya memerlukan ilmu yang mendalam bagi teknologi atau sekadar ilmu asas teknologi sahaja? Bagaimanakah caranya untuk meningkatkan motivasi dan penglibatan pelajar semasa PDPR? Hal ini menyebabkan guru berasa tidak bersemangat untuk meneruskan PDPR. Matlamat, visi dan misi tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan efektif. Maka, kepimpinan instruksional menjawab soalan-soalan tersebut. Melalui kepimpinan instruksional, visi, misi dan matlamat dijadikan sebagai pemacu untuk perancangan serta pelaksanaan strategi. Kepimpinan instruksional membantu guru untuk melihat proses-proses dalam PDPR sebagai satu proses yang menyeluruh. Hal ini supaya guru dapat merancang dan melaksanakan strategi PDPR yang berkesan serta efektif. Setakat ini sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada mahasiswi Universiti Sains Malaysia atas pendapat-pendapat yang diberikan. Secara keseluruhannya, kita dapat simpulkan bahawa pelaksanaan jenis kepimpinan instruksional ini dapat membantu merealisasikan kejayaan setiap institusi pendidikan di Malaysia. Setiap jenis kepimpinan yang dipilih sudah pasti akan dapat memberikan pelbagai manfaat untuk menjamin keberkesanan sekolah. Namun begitu, pemilihan yang tepat adalah kunci untuk kejayaan yang diimpikan. Baiklah, sekian saja berita pendidikan Malaysia untuk hari ini. Teruskan bersama kami untuk mengetahui pelbagai isu berkaitan perkembangan pendidikan di Malaysia. Sekian, terima kasih.